Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Terima kasih kerana sudi bersama dengan video kita pada kali ini. Okey, dan kita dikejutkan lah oleh satu pernyataan yang dibuat oleh Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Okey, Wan Ahmad Faisal berkenaan dengan cadangan beliau untuk menggesa Bank Negara Malaysia mencetak lebih banyak wang untuk diedarkan ataupun untuk diberikan kepada rakyat supaya berbelanja. Okey, apa dikatakan beliau itu adalah satu teori yang dipanggil helikopter money ni. Okey, dan apa yang pelik sangat ni nak guna helikopter money ni? Sebenarnya mencetak duit ni dia bukannya senang-senang sebut saja. Dia bukan benda yang boleh buat main-main. Okey, sebab dah banyaklah negara di dunia ni yang mencetak banyak duit untuk rakyat mereka melingkup. Zimbabwe pun pernah buat, melingkup kan, 200 lebih juta dia punya kenaikan peratusan harga barang naik kan. Jadi dulu pun Jepun pernah buat, tapi disebabkan ada kerisauan, okey, dia tak jadi buat lah. Okay, bagi yang mereka ada ambil masters untuk business management administration, mereka pasti yang ambil finance tu dia pasti akan biasa dengan perkataan quantitative easing kan, yang mana untuk meningkatkan lebih banyak tunai di pasaran, okey, menggunakan monetary policy yang berbeza di bawah quantitative easing ni. Berdasarkan quantitative easing ni ataupun QE ni, okey, untuk membolehkan government mendapatkan lebih banyak wang ataupun bank lebih banyak wang, maka bank negara boleh membelilah bond kerajaan ataupun membeli financial asset yang dimiliki oleh pihak bank komersial. Okey, dan untuk membolehkan bank negara membeli bonds, government bonds ataupun financial asset, bank negara kena mencetak wang. Okey, dan dia punya orang panggil balance sheet akan meningkat lah. Okay, akan increase dia punya balance sheet. So, tapi duit tak pergi kepada rakyat. Yang dikatakan oleh Timbalan Menteri Belia Sukan ni, Bank Negara cetak duit, lepas tu dia tabur pada semua rakyat untuk berbelanja. Okey, yang ini konsep ni dia sebenarnya unconventional konsep sebenarnya ni. Dia sebenarnya contradict to QE sebenarnya. Dia lebih kepada, betul lah kalau ikut-ikut kedua-duanya memang tujuannya untuk boost spending. Okay, rakyat punya spending, boost spending dan akan generate ekonomi more effectively. Tapi dalam keadaan kita sekarang ni, ekonomi yang agak lemah kan, rasanya kalau you spend ataupun bank negara buat printing sekarang ni lebih banyak duit bagi pada rakyat, rakyat tak belanja pun. Pasal apa? Rakyat lebih suka kerajaan bagi duit pada mereka untuk bayar hutang. Okay? Jadi dia tak belanja bagi lain, dia bayar hutang saja. Kalau dia bayar hutang, dia punya komitmen dia bayar, ekonomi pun tak jalan juga kan. Jadi sepatutnya dia sebenarnya helikopter money ni sepatutnya digunakan untuk boost spending kan, boost spending, ada transaksi di pasaran. Okey, tapi bahayanya adalah boleh menyebabkan overinflation ataupun hyperinflation sekiranya tidak dikawal dengan baik. Okey, tapi kalau YB Ahmad Faisal dia cakap, dia cakap membenarkan bank negara mencetak lebih banyak duit tanpa merujuk kepada helikopter money, dan itu adalah satu idea yang saya anggap idea yang boleh kita fikir mendalam sikit lah. Saya ambil contoh, kita tahu bank negara dia regulate kita punya financial punya polisi, pertama. Kedua, dia monitor semua akaun yang rakyat Malaysia ada di sini, dan termasuk syarikat, termasuk orang perseorangan, semua dia kontrol, dia monitor. Dan jumlah tersebut, duit yang berada dalam pasaran ni, jumlah tersebut adalah jumlah currency Malaysia yang berada di pasaran domestik dan juga yang berada di luar negara. Jadi itulah jumlah duit Malaysia yang kita ada dalam circulation di dunia ni, termasuk dalam Malaysia dan di luar negara. Okey, contoh, katalah dia dah print 1 juta ringgit, dan dia dispute in the market.
okey, berjalan bisnes ke dalam tu kan, dan dia bagi pinjaman ataupun dia bagikan menyalurkan peruntukan tu atau dana tersebut kepada pihak bank supaya pihak bank boleh memberi pinjaman kan, dan bank boleh meminjam kepada bank negara untuk memulihkan bank memberikan pinjaman kepada rakyat kan. Okey, RM1 juta. Okey, katalah dia dah buat yang itu. Okey, dia dah buat yang itu suddenly dia merasakan ataupun mereka mendapati bahawa dalam 1 juta tersebut, okey, dalam 1 juta tersebut hanya RM800 sahaja yang beredar di pasaran. Di mana perginya RM200,000 ini? Maksudnya ada pihak yang menyuruh. Bila ada pihak yang menyuruh, maksudnya RM200,000 ni tidak beredar di pasaran. So, siapa orang yang menyuruh duit RM200,000 ni? Okey, orang yang menyuruh RM200,000 ni ada banyak. Pertamanya, duit daripada money laundering. Okey, yang kedua daripada rasuah. Okey, disimpan dalam peti sejuk ke, amari ke kat rumah, dia tak belanja, disimpan. Ataupun dia bawa pergi ke luar negara, simpan kat luar. Okey, jadi duit tu dia tak circulate. Jadi dia ownership duit tu dia tak nampak. Okey, kalau ada 10 orang rakyat dalam Malaysia ni, kata 10 orang saja, dan dalam seorang tu totalnya adalah RM800,000 saja. Okey, maksudnya daripada 10 orang tu ada daripada mereka yang sembunyikan wang RM200,000 tersebut. Jadi sekiranya bank negara ataupun idea Wan Muhammad Faisal ni diguna pakai, okey, apa yang dia cuba masukkan bukanlah helikopter funding ataupun helikopter money. Sebenarnya dia sebenarnya lebih merujuk kepada satu tindakan drastik yang diambil oleh kerajaan, okey, dengan kerjasama bank negara, okey, dengan mengatur ataupun menginstruktur semula dominasi currency ringgit Malaysia. Okey, contohnya dulu masa tu Mahathir pun pernah buat, zaman dia dengan Tan Sri Muhammad Nur Yaakob pernah buat. Okey, apa yang Tan Sri Muhammad Nur Yaakob advice pada Tun Mahathir pada masa itu adalah, okey, untuk membolehkan duit kembali ke Malaysia, okey, kerajaan terpaksa membatalkan duit dalam dominasi 500 dan 1,000. Okey, pasal mungkin di Kotari mungkin dia tahu duit 500 1,000 ni telah dikeluar dari Malaysia secara haram. Okey, yang keluar dalam Malaysia secara haram ni yang dia nak cuba untuk banderas. Jadi bila dibatalkan, okey, bank negara membatalkan sah laku duit 500 dan 1,000 ini, jadi siapa yang menyimpan wang yang dalam kualiti yang banyak kan, terpaksa dia bawa balik. Dia terpaksa bawa balik untuk tukar kan. Bila dia tukar, dan duit itu kembali semula ke Malaysia. Okey, tapi yang tak sempat tukar, jadi wang yang mereka pegang 500 dan 1,000 itu hanyalah satu kertas kosong yang tidak berguna. Jadi kalaulah saranan Wan Muhammad Faisal itu merujuk kepada mencetak lebih banyak duit, okey, untuk memastikan bahawa kelopongan yang telah dilakukan oleh duit yang disorok ni, maka itu satu tindakan yang baik. Pasal apa? Sekiranya kita nak duit dalam Malaysia ni atau luar negara ni berjumlah 1 juta balik, kita kena batalkan 200,000 yang disorok tu dulu. Dominasi dia punya currency tu. Okey, kalau yang sorok tu 100 dan 50, kita kena tukar dominasi tu mungkin kepada RM60 ataupun 120. Macam tu dia punya, kita punya currency. Sekarang ni kita ada 50 dan dominasi paling tinggi adalah 100. Jadi kita boleh create money dalam bentuk RM70 ataupun RM80 ataupun kalau nak ganti dengan 100, 120 ke 150 ke, macam tu. Maksudnya 100 dan 50 tidak lagi sah laku di pasaran. Contoh. Okey, contoh. Okey. Jadi dengan adanya tindakan tersebut, jadi wang-wang yang berada di luar negara yang haram ni akan bawa masuk balik ke pasaran Malaysia. Jadi bila dia bawa masuk, tak sempat masuk, secara automatik tak sah laku. Bila tak sah laku, maka bank negara akan menggunakan kuasanya
untuk membuat cetakan semula. Pasal apa? Sekarang ni banyak duit di Malaysia dia kena sorok sebenarnya. Dan ramai yang orang menyorok duit ni, mereka ni dia diam je kan. Bila dia diam, orang tak tahu duit tu kat mana. Jadi sekarang ni Bank Negara boleh melakukan penukaran dominasi wang ringgit Malaysia di pasaran, okey, supaya duit yang berada di luar Malaysia itu yang dikeluarkan, dibawa keluar sekarang ni boleh dikembalikan ke dalam negara dalam tempoh yang telah ditetapkan. Sekiranya gagal, masa wang tersebut tidak sah laku dan boleh dibatalkan, kan? Jadi itu kalau itu yang cuba dimaksudkan oleh Wan Ahmad Faisal. Tapi Wan Ahmad Faisal dia merujuk kepada helikopter money. Helikopter money ni macam duit yang dimaksudnya duit tu yang dijatuhkan di bawah helikopter, bagi gitu je. Bank Negara tak kontrol. Padahal dia suruh Bank Negara print. Dia suruh Bank Negara print, tapi Bank Negara tak kontrol dia punya wang yang ditabur. Tak dia tak kontrol pasal dia tak ada terikat dengan mana-mana borrowing, tak ada. Dia terus direct pada rakyat. Dia tak ada pergi through bank, pergi buat pinjaman, beli kereta, beli rumah, tak ada. Dia terus bagi pada rakyat. Siapa rakyat Malaysia bagi je. Bagi gitu je untuk rakyat belanja. Cuma sekarang ni kalau dia bagi sekalipun kepada rakyat Malaysia, dia tak akan belanja, dia akan bayar hutang saja. Bila dia bayar hutang, bank dapat duit tapi tak ada orang buat loan. Dan problem tak berkembang juga. Sebab itu saya lebih suka menggunakan quantitative easing. Quantitative easing ni dia QE ni dia lebih selamat dan dia dia conventional jugalah, tapi sebab dia lebih merujuk pada modification daripada monetary policy lah, okey, polisi kewangan negara kita. Okey, Bank Negara mungkin seperti saya cakapkan tadi, okey, Bank Negara boleh membeli financial asset daripada government ataupun daripada bank. Okey, kalau bank ada bond, bank boleh create bond. Kalau government ada bond, ambil je bond, okey, beli je bond tu. Jadi Bank Negara akan cetak duit. Dia cetak duit untuk beli bond government. Okey, dah akan beli financial asset bank. Secara automatik Bank Negara sebenarnya dia flushing, dia akan dia channelkan duit tersebut kepada kerajaan dan dia bagi channel duit tu kepada bank tanpa kerajaan membuat pinjaman di luar. Okey, Bank Negara saja beli tu. Okey, Bank Negara saja beli, jadi kerajaan hanya meminjam dengan Bank Negara saja. Bank Negara boleh cetak, tak ada masalah, kan? Tapi dia kena increase punya balance sheet lah, kan? Jadi kalau Wan Ahmad Faisal cerita pasal helikopter money tu, tak tahulah. Kalau Jubadah ke cakap dia bingai, memang bingai lah tu. Kalau dia cakap helikopter money ni, dia tak study ke pasal mencetak duit dia menyebabkan hyperinflation, melainkan dia punya niat tu lain lah, ataupun dia punya tujuan tu atau niat dia lain tu. Pasal sekarang ni banyak orang main politik. Orang main politik ni dia banyak interpretation dia lah. Dia boleh hidden agenda dia macam-macam, kan. Kalau kerajaan punya menteri macam ni, tak tahu nak cakap apa lah, kan. Jadi kita kena fikirlah baik-baik untuk diri kita sendiri sajalah. Kalau nak fikir kerajaan nak bantu kita ni, rasanya susah sikit lah kalau dapat menteri macam ni, kan. Kita lantik sepatutnya menteri bijak, bukan lantik menteri yang bagi dia idea yang pelik-pelik macam ni, kan, tanpa merujuk kepada asas dan fundamental economics, kan. Okey, jadi itu sajalah. Seperti cakap banyak. Nanti kalau cakap banyak, nanti orang akan fikir saya ni buat kerja mengarut, kan. Pasal kita ni pun bukannya pakar ekonomi, bukannya pandai sangat, kan. Cuma itulah kadang-kadang orang politik ni dia buat idea macam-macam ni, buat pun kepala, kan. Jadi kalau kita boleh adjust sikit dia punya mentality tu, kan, lebih kepada orang cakap tunjukkan ketokohan tu lah, okey, kebijaksanaan tu sebagai menteri tu, kan. Kita pun tak fikir kita ni kita pun tak juga pandai sangat, kan. Tapi bila you jadi menteri, maksudnya you pandai pada kita lah, kan. Kecuali lah you jadi menteri tu you pandai politik saja, you tak ada background apa-apa, itu lain cerita lah, kan. Jadi sebaik-baiknya sebelum bercakap tu fikir dulu lah. Jadi macam mana saya nak berhenti ni, suka nak cakap ni,
Jadi tuan-tuan, itu saja daripada saya. Okey. Sekiranya tuan-tuan suka video saya ni, okeylah, bolehlah buat komen, share ke apa, nanti pulang pada tuan. Okey, kalau tuan suka, okey, boleh like. Tak suka, boleh dislike, tak mengapa, asalkan kita happy. Alright. Okey, saya tengah ke Bulan Negeri ni, baru rasa dah sejak ni. Baik, kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.